Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman aw kama qala. Amma ba'du. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana apa? Dengan limpah rahmatnya kita pada hari ini dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita dapat duduk seketika dalam majlis ilmu, yang mana ini adalah anugerah daripada Allah. Kemampuan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk mengucapkan zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, semuanya adalah dengan pertolongan Allah saja. Hari ini kita dapat hadir ke masjid Allah, dapat menunaikan solat jemaah bukan sebab kita ada banyak masa. Bukan sebab kita ni ada banyak masa. Kalau kita ada banyak masa, kalau disebabkan banyak masa boleh dapat hadir ke rumah Allah, maka sudah tentu ramai lagi orang tua yang sudah pencen, budak-budak yang sudah habis belajar dapat hadir ke masjid. Dan kita bukan juga dapat hadir ke rumah Allah ni disebabkan badan kita yang sihat. Kalau disebabkan badan yang sihat dapat hadir ke rumah Allah, maka sudah tentulah rumah Allah ni dipenuhi dengan orang-orang yang badan besar, orang yang badan sadu, orang yang badan kuat. Ya, dan juga bukanlah bolehnya kita hadir untuk ke rumah Allah ni disebabkan kita ada kenderaan yang baik, ada kereta yang besar. Kalau untuk hadir ke rumah Allah ni perlu kepada kenderaan besar, maka sudah tentu masjid-masjid Allah ni akan dipenuhi oleh orang-orang yang kaya. Jadi untuk hadir ke rumah Allah ni hanyalah dengan taufik dan hidayah pada Allah saja kan. Hari ini kita lihat ada orang sakit pun boleh hadir ke rumah Allah, orang yang miskin pun boleh hadir ke rumah Allah, orang yang tak sihat pun boleh hadir ke rumah Allah. Jadi semuanya adalah dengan bantuan Allah saja. Jadi sebab itulah ulama-ulama kita menekankan supaya kita ni selalu membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulama-ulama kita selalu pesan supaya kita baca doa ni selepas kali habis solat. Ya Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, untuk menyebut, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik. Kita perlu sentiasa amalkan doa ni. Sebab apa? Doa ini kita memohon kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk beribadat kepada Allah. Sebab apa? Untuk beribadat kepada Allah ni hanyalah dengan izin Allah saja. Seorang penjual, kalau kita lihat di kedai-kedai di Seri Petaling banyak kan, orang yang jual Al-Quran, orang yang jual tasbih, orang yang jual ayat-ayat barang-barang ibadat. Semua ni pun dia pun kalau nak ucapkan satu subhanallah, dia pun perlu kepada pertolongan Allah. Walaupun dia ni jual tasbih, kalau kita lihat kedai dia penuh dengan tasbih-tasbih, kalau kita lihat kedai dia penuh dengan Al-Quran, penuh dengan kitab-kitab agama, tapi dia sendiri pun kalau nak sebut nama Allah perlu kepada pertolongan Allah kan. Tak ada pun dia ni mudah je nak sebut nama Allah tanpa pertolongan Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, seperti biasa setiap sebulan sekali kita akan membicarakan satu kitab Al-Adab karangan Habib Al-Amin, Habib Muhammad Amin, yang mana kita sekarang ni sudah berada di pengajian yang kelima. Kalau bulan lepas kita ada membicarakan berkaitan adab-adab masjid. Kalau bulan lepas siapa ingat lagi, kita ada membicarakan berkaitan adab-adab masjid. Jadi sukalah untuk saya ulang kembali lah apa yang telah kita pelajari pada bulan yang lepas berkaitan adab-adab masjid. Suka untuk saya sebut kembali agar kita boleh buat orang panggil revision. Antara adab-adab masjid, antaranya ialah pertama sekali berselawat apabila nampak masjid. Yang kedua, masuk kaki kanan dan membaca doa, Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmati.
Yang ketiga, apabila masuk masjid, solatlah tahiyatul masjid. Yang keempat, niat i'tikaf apabila berada dalam masjid. Yang kelima, tidak membuang sampah ataupun kotoran ketika berada dalam masjid. Yang keenam, tidak berjual beli dalam masjid. Yang ketujuh, tidak menguatkan suara ketika berzikir atau membaca Al-Quran sehingga jemaah lain boleh terganggu dengan bacaan kita. Yang seterusnya, antara adab masjid yang lain adalah tidak berjalan di hadapan orang yang sedang solat. Yang kesembilan, tidak bergurau atau ketawa dalam masjid. Yang ke-10 adalah tidak meletakkan Al-Quran di bawah kawasan pusat atau di atas lantai. Yang seterusnya, tidak bercakap hal dunia ketika berada dalam masjid. Yang ke-12, tidak membawa barang tajam atau daging mentah ke dalam masjid. Yang ke-13, tidak menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang. Yang ke-14, tidak berteriak mencari barang yang hilang. Yang seterusnya, apabila kita nak keluar masjid, keluar dengan kaki kiri dan kita membaca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Dan apabila kita keluar masjid, maka kita perlu azam dan niat dan hati kita supaya kita dapat hadir lagi ke masjid. Jadi itulah adab-adab masjid pada bulan lepas yang kita telah belajar. Jadi insya-Allah pada bulan ni kita akan teruskan bermuzakarah berkaitan adab membaca Al-Quran. Pada pelajaran yang baru ni kita akan sentuh berkaitan adab membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ni apa tuan-tuan? Al-Quran ni adalah kalamullah, perkataan Allah, yang mana adalah mukjizat yang besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai hari ini. Jadi dalam untuk membaca Al-Quran perlu kepada adab. Al-Quran ni tidak seperti buku-buku biasa, tidak seperti kitab-kitab biasa yang kita ada. Tidak seperti kitab buku matematik, tidak seperti buku agama yang lain. Al-Quran ni adalah satu kitab yang paling mulia, kitab yang paling tinggi sekali, yang mana perlunya kepada adab-adab. Dalam pengarang ada menyebutkan antara adab-adab membaca Al-Quran, yang pertama sekali perlulah kita ikhlas. Pengarang menyebutkan pertama sekali perlulah ikhlas. Baca Al-Quran ni yang pertama sekali untuk mencari redha Allah. Sebenarnya dalam setiap perkara yang kita buat, ikhlas, niat ni adalah paling pertama sekali. Niat perlu penting dalam, lebih-lebih lagi dalam perkara ibadat. Dalam kitab kita ada sebut bahawa ada satu kisah yang masyhur, yang mana ada seorang lelaki ni dia membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia tengah berteranum. Sekali lalas ada seorang perempuan ni lalu tepi dia. Dia ni perasan perempuan ni tengah lalu tepi dia, maka dia pun melagukan Al-Quran dengan tujuan untuk menarik perhatian perempuan tu. Pada malamnya dia bermimpi Al-Quran yang dibaca tadi kosong. Al-Quran yang dibaca tadi kosong, tak ada tulisan. Maka tahulah dia bahawa sia-sia yang baca Al-Quran ni tadi. Setelah rupanya dia asalnya dia baca niat kerana Allah, tapi apabila perempuan lalu dia baca niat dia nak baca tu dah untuk menarik perhatian perempuan tu. Maka malam tu dia mimpi Al-Quran yang dibaca tu kosong. Itulah perumpamaan bahawa sia-sianya amalan kita kalau kita buat ni buat kerana manusia. Setiap amalan ibadat kita pertama sekali kena niat kerana Allah. Dalam hadis ada sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu dimulakan dengan niat, berdasarkan niat. Kalau kita solat nak tarik perhatian manusia, nak solat, kita solat nak orang puji kita, maka sia-sialah solat kita tu. Dalam apa-apa perkara pun pertama sekali kena ikhlas, niat kerana Allah. Yang keduanya, antara adab membaca Al-Quran adalah menghadap ke arah kiblat. Kita kalau nak baca Quran ataupun nak buat apa-apa yang amal pun, kita sebaiknya kita menghadap kiblat. Sebab apa? Kiblat ni adalah arah yang paling mulia sekali. Nak baca buku ke, nak berzikir ke, menghadap ke arah kiblat. Kalau baca Al-Quran, apatah lagi perlu yang kita menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, sujud tilawah ketika sampai pada ayat tilawah. Apabila kita baca Al-Quran dan apabila kita nampak simbol sujud, simbol sejadah maka apabila contohnya seperti pagi Jumaat kalau kita membaca ayat sejadah, maka kita disunatkan untuk sujud sejadah. Sujud sejadah ni dia ada bacaan dia lah kalau yang bacaan yang biasa kita belajar, kita disunatkan untuk membaca. Dalam kitab ni ada sebut panjang sikit lah, tapi yang ringkas yang kita biasa baca, sajadah wajhiya lillazi khalaqahu
wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam kitab ni sebut panjang lagi, tapi yang biasa kita baca yang tu lah. Sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita mudah ya, kalau kita tengah baca Al-Quran dan kalau kita nampak simbol sejadah tu, maka kita terus angkat takbir, niat saja aku sujud tilawah, terus sujud. Bangun tu kita beri salam terus. Jadi dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat sejadah. Jadi kita boleh niatlah untuk kita lepas ni kalau kita jumpa simbol sejadah, kita buat sujud tilawah, InsyaAllah. Semoga kita boleh amal lah apa yang kita belajar ni. Okey, dalam kitab ni juga sebut bahawa apabila kita tak mampu untuk buat sujud sejadah, jadi ada bacaan yang khusus. Ada bacaan yang kita boleh gantikan untuk sujud tilawah. Jika seseorang berhalangan untuk melakukan sujud tilawah, maka dianjurkan baginya untuk membaca zikir berikut ini sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Contoh apabila mungkinlah kita ni dah jumpa ayat sejadah, tapi kita ni mungkin tak boleh nak sujud tilawah. Mungkin kita punya masjid ni ramai sangat, jadi kita pun tak boleh nak sujud tilawah. Maka ada bacaan yang boleh kita gantikan untuk sujud tilawah. Bacaan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 4 kali. Kalau bacaan zikir ni kita juga ada belajar pada bulan yang lepas. Kita ni disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Tapi ada masa kita ni tak sempat nak solat tahiyatul masjid. Contoh ada pengajian ke, jadi kita tak sempat nak solat tahiyatul masjid. Maka kita disunatkan gantikan solat sunat tahiyatul masjid itu dengan bacaan zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 4 kali. Maka ibaratnya sebagai kafarah lah, kita tak buat solat sunat tahiyatul masjid, kita baca zikir ni 4 kali. Okey, yang seterusnya adalah merenungi ayat yang sedang dibaca. Apabila kita baca Al-Quran, maka kita disunatkan untuk mentadabbur, untuk kita renung ayat tersebut. Seperti firman Allah SWT, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak merenung apakah mereka tidak merenung Al-Quran? Surah An-Nisa. Yang seterusnya antara adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci, yakni memiliki wuduk. Dan jika dibaca dalam keadaan berhadas, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Ini kita dah sedia maklum, baca Al-Quran ni kena ada wuduk. Sebab apa? Al-Quran ni bukanlah buku biasa, bukanlah buku agama yang biasa, bukanlah seperti buku sejarah ke, buku matematik ke. Al-Quran ni ada nilai dia, ada kedudukan dia sendiri. Jadi kita nak baca Al-Quran perlulah pertama sekali kena ada wuduk. Dan yang seterusnya, dalam kitab ni juga ada diperincikan lagi hukum-hukum berkaitan wuduk ni. Jika dalam keadaan berhadas kecil, maka boleh membacanya selama tidak menyentuh Al-Quran. Dia sebut dalam kitab ni bahawa kalau kita nak ada hadas kecil, tapi kalau kita nak baca Al-Quran masih boleh lagi. Tapi jangan sentuh lah, jangan sentuh kitab Al-Quran. Jika dalam keadaan berhadas besar, maka haram untuk membacanya dan menyentuhnya. Tadi berhadas kecil, contoh kita terkentut, kita tak ada wuduk, maka kalau kita nak baca ayat Al-Quran tak salah, tapi jangan sentuh. Tapi kalau kita ni berhadas besar, maksudnya kita ada baru lepas keluar air mani, baru kita ada haid, maka kita sedang berada dalam hadas besar, maka kita nak baca Al-Quran pun tak boleh, apatah lagi nak sentuh. Dalam kitab ni sebut, ada sebut. Yang seterusnya, yang keenam, mengamalkan ayat yang telah dibaca. Contohnya, jika membaca ayat tentang larangan untuk membicarakan kekurangan orang lain, maka janganlah membicarakannya. Kita ni apabila ayat-ayat yang kita baca sebut tentang suruhan ataupun tentang larangan, maka kita kena amalkanlah. Jangan kita sekadar baca tanpa kita ambil pengajaran daripada setiap ayat yang kita baca. Ada ayat Al-Quran suruh tutup aurat, maka kita perlu tutup aurat. Ada ayat Al-Quran suruh kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita daripada mengumpat, maka kita perlu
buat, perlu kita amalkan apa yang setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Yang seterusnya, memakai siwak sebelum membaca Al-Quran. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afwahakum turukun lil Quran fatayyibuha bisiwaki aw kama qala, rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya mulut kalian adalah jalan untuk yakni keluarnya suara huruf Al-Quran, maka hiasilah dengan menggunakan siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita nak baca Al-Quran, sebaiknya mulut kita ni bersih. Sebaiknya kita ada siwak lah, siwak yang kayu sugi. Kalau kita tak ada kayu sugi pun kita boleh guna boleh guna boros biasa, ubat gigi biasa. Sebab apa? Al-Quran ni adalah perkataan yang mulia. Janganlah kita baru lepas isap rokok, baru lepas mulut kita kotor, kita nak baca Al-Quran. Maka sebaiknya kita kena bersihkan mulut kita dulu. Kalau kita berwuduk, lepas tu kita boleh bersugi lagi. Tak ada bersugi, kita boleh boros gigi kita. Maka sebab apa? Al-Quran ni adalah perkataan yang mulia, bukan seperti perkataan biasa. Al-Quran ni adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka hendaklah kita bersih mulut kita ni daripada segala perkara yang kotor. Yang seterusnya, tata cara dalam membaca Al-Quran adalah disesuaikan dengan tertib surah-surahnya. Kita nak baca Al-Quran ni, dia ada aturan dia. Seperti kita imam kan, biasanya imam lah. Kalau kita baca rakaat pertama surah Qul Huwallahu Ahad, maka rakaat kedua janganlah kita baca surah yang sebelum-sebelumnya. Contoh surah Qul ya ayyuhal kafirun ke, kita baca surah Duha ke. Jadi kalau kita rakaat pertama kita baca Qul Huwallahu Ahad, lepas tu rakaat kedua yang sila baca Qul a'udzu birabbil falaq ataupun Qul a'udzu birabbin nas. Jangan kita baca yang sebelumnya. Sebab apa? Itu adalah menyalahi tertib Al-Quran. Dalam buku ni ada sebut, hendaklah tata cara dalam membaca Al-Quran adalah disesuaikan dengan tertib surah-surahnya. Kita kena baca Al-Quran ni ikut tertib dia. Jangan kita mengundur ke belakang, terutamanya bagi imam lah. Yang seterusnya adalah membaca secara membacanya seraya menangis. Dan jika tidak bisa, maka berusahalah seakan-akan menangis. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabaku, atau kama qala, rawahu Syihab. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran dan menangislah kalian, yakni saat membacanya. Dan jika kalian tidak boleh menangis, maka usahakanlah seakan-akan kalian menangis. Hadis riwayat Ibnu Syihab. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam Al-Quran ada sebut tentang azab-azab Allah, tentang siksaan kaum-kaum terdahulu. Maka kita ni sebaiknya kalau kita boleh menangis, maka menangislah. Dalam kitab ni sebut kalau kita tak mampu menangis, buatlah seakan-akan menangis. Usahakanlah untuk menangis. Sebab apa? Al-Quran ni, dia ni adalah kitab yang ajaib. Kalau kita tak faham bahasa Arab pun, kalau ada masanya kalau kita baca Al-Quran, kita rasa nak menangis. Itulah mukjizatnya Al-Quran ni, yang mana Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Al-Quran, sebaiknya menangis. Kalau tak mampu menangis, buatlah seakan-akan menangis. Kita usahakanlah. Yang seterusnya, antara adab Al-Quran yang lain adalah memperbaiki bacaan Al-Quran dan membacanya secara tartil. Tartil bermaksud perlahan lah. Dalam kitab ada sebut, tartil ni apa? Baca Al-Quran ni secara perlahan-perlahan. Setiap huruf dia disebutkan dengan jelas dan dengan bertajwid. Berdasarkan firman Allah SWT, waratil Qur'ana tartila, yang bermaksud dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-perlahan. Kita sebaiknya kalau kita baca Al-Quran, kita dapat memperhatikan setiap maksud-maksud dia. Kalau kita baca laju-laju, maksud kita tak dapat mendalami, kita tak dapat merasakan keindahan Al-Quran. Itulah hikmahnya kita ni baca, kalau boleh baca dengan perlahan-perlahan, dengan bertajwid, dengan setiap huruf tu ditunaikan hak-hak dia, dibaca dengan jelas. Yang seterusnya adalah membaca Al-Quran dengan bertajwid. Juga antara adab Al-Quran yang lain adalah memulainya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Seperti firman Allah SWT, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Surah An-Nahl ayat 98. Yang bermaksud, apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Sebab sebelum kita baca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kalau kita nak baca Al-Quran ni, kalau kita nak baca Al-Quran, maka syaitan ni akan menggoda kita, akan datangkan godaan-godaan dia supaya kita ni berhenti daripada baca Al-Quran. Jadi kita kena bacalah Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan terus baca Al-Quran. Kalau kita terus kita ni, kalau dengan buku-buku biasa pun kita ni ada adab kan. Kalau dengan Al-Quran ni lagi lah kita perlu beradab. Baca ada wuduk, kena baca ta'awuz, lepas tu baca basmalah. Sebab apa? Setiap yang syaitan ni, dia ni akan cuba untuk usahakan kita ni lalai. Kalau kita dah baca Al-Quran lagi lah kan, syaitan ni akan cuba mendatangkan kita ni dengan perkara-perkara dunia. Nak baca Al-Quran lah, tiba-tiba ada kerja lain ke. Maka kita apabila baca Al-Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Yang seterusnya antara adab Al-Quran yang lain adalah mengambil dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Kita ni untuk pegang Al-Quran, maka pegang dengan tangan kanan. Janganlah kita pegang dengan tangan kiri. Tangan kiri ni apa? Tangan kiri ni sebab kita, tangan kiri ni kita nak buat basuh, kita guna untuk beristinja kan. Maka adalah sesuatu yang mulia perlu diperlakukan dengan mulia kan. Kalau kita pegang Al-Quran, peganglah dengan tangan kanan, jangan pegang dengan tangan kiri. Pegang tangan kanan. Kalau boleh pegang dua-dua. Jangan pegang dengan tangan kiri, sebab tangan kiri ni adalah tangan yang kotor, sebab kita gunakan untuk beristinja. Maka yang seterusnya adalah tidak meletakkan Al-Quran di atas lantai meskipun lantai tersebut suci. Ini kita biasa perhatikan kalau malam Jumaat biasa kadang kita baca Yasin kan. Kalau kita perhatikan ada setengah orang, dia habis baca Yasin dia letak kat atas lantai. Ini sebenarnya adalah perbuatan yang tidak beradab. Sebab apa? Yasin ni adalah salah satu surah daripada surah Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita perasan, pakcik-pakcik kadang dia tak perasan benda ni. Dah habis baca Yasin dia letak atas lantai, tak pun dia letak dekat kemaluan dia. Sedangkan Yasin ni pun adalah sebahagian daripada surah Al-Quran. Maka dalam kitab sebut kita ni perlu meninggi, meletakkan Al-Quran ni pada kedudukan yang tinggi. Sebab itulah kita ni ada rahal, ada meja. Sebabnya kalau nak mengaji kena ada meja. Sebab apa? Apabila kita guna meja, maka Al-Quran tu akan tinggi daripada kemaluan kita. Al-Quran tu akan tinggi daripada pusat kita. Janganlah kita ni baca Al-Quran, kita letak pada kemaluan kita, kita letak atas lantai. Walaupun lantai tu bersih, walaupun kita tengok lantai tu bersih, cantik, kapet kita cantik, maka Al-Quran tu ada nilai dia. Janganlah kita letak pada kedudukan yang rendah daripada pusat kita. Usahakanlah untuk Al-Quran ni kita gunakan meja sebelum mengaji kan. Sebelum kita nak baca Al-Quran, cari meja. Sebab kalau kita pegang saja, mungkin kita letak setara dengan pusat kita, setara dengan punggung kita. Dan itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Yang seterusnya antara adab-adab membaca Al-Quran yang lain adalah apabila ada seseorang yang ingin berbicara denganmu di saat kamu membaca Al-Quran, maka sebelum kamu berbicara dengannya, izinlah terlebih dahulu kepada Allah SWT dengan hati ataupun lisanmu dengan mengucapkan Dusturun ya Rabbi ukallimu abdaka fi hajati kaza. Yang bermaksud aku izin yakni kepadamu ya Allah untuk menghentikan bacaan Al-Quran dan berbicara dengan hamba-Mu untuk hajat tertentu. Kita ni dalam baca Al-Quran, janganlah kita ni baca Al-Quran waktu sambil tu kita berborak dengan kawan kita. Sebab apa? Kita ni baca Al-Quran, apabila kita baca Al-Quran, kau boleh baca Al-Quran. Jangan kita sekejap baca Al-Quran, sekejap tengok handset, sekejap berborak dengan kawan yang sebelah kita. Ini adalah perbuatan yang tidak kurang adab kan. Kalau kita dah baca Al-Quran, Al-Quran ni adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Janganlah kita bercampur-campur dengan perkataan manusia. Sejak kita baca Al-Quran, lepas tu sejak kita borak, lepas tu kita sambung balik. Seolah-olah ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Kalau kita nak bercakap pun, kita tutup dulu Al-Quran kita. Kita bercakaplah apabila kalau kita perlu sangat bercakap. Janganlah kalau sekadar borak kosong. Apatah lagi kalau kita borak kosong sambil Al-Quran terbuka pula kan.
Lepas tu kita borak pula tentang dunia. Sedangkan kita tengah baca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala membantulah kita untuk lebih beradab dengan Al-Quran. Semoga apabila kita beradab ni, maka kita akan dapat syafaat Al-Quran. Dalam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran ni akan bagi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, orang yang membacanya. Maka dengan semoga-moga dengan kita ni beradab dengan Al-Quran, maka kita akan dapat syafaat Al-Quran suatu hari nanti, insya-Allah. Antara adab Al-Quran yang lain adalah jika seseorang telah menghatamkan Al-Quran, maka dianjurkan baginya untuk mengajak kerabat keluarganya serta para sahabatnya agar ikut menghadirinya. Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kana Anas ibn Malik idza khatama al-Quran jama'a ahluhu wa da'a, atau kama qala rawahu Abi Daud. Yang bermaksud apabila yakni sahabat Anas bin Malik mengkhatamkan Al-Quran, maka dia mengumpulkan keluarganya kemudian berdoa bersama-sama. Seperti yang biasa kita buat kalau kita ada majlis khatam Quran, maka kita orang-orang kita akan biasa jemput orang-orang kita akan biasa buat satu majlis, kumpul ramai-ramai, kita berdoa, kita bagi makan. Maka ini sebenarnya adalah perbuatan yang baik. Sebab dalam kitab ni ada sebut bahawa apabila seseorang itu khatam Al-Quran, maka itu adalah kalau dia berdoa selepas itu, maka doa dia akan dimakbulkan. Sebab itulah kalau kita biasanya kalau masyarakat kita ni kalau ada khatam Quran, dia akan jemput orang-orang sekeliling dia, orang-orang surau, buat majlis yang khusus untuk baca, untuk menamatkan Al-Quran. Sebab apa? Bila kita ni khatam Al-Quran, maka doa kita akan jadi makbul. Maka kita akan kalau kita mintalah macam-macam kepada Allah, maka insya-Allah disebabkan kita telah khatam Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Dan antara adab-adab yang lain adalah hendaklah kita ni sentiasa membaca Al-Quran pagi dan malam. Kalau boleh setiap masa kita baca Al-Quran. Janganlah apabila kita free je, apabila kita ada masa lapang je baru nak baca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni adalah, kalau kita tinggal Al-Quran dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran, maka rugilah kita. Dalam satu hadis disebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran ni, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf pada Al-Quran ni, maka akan diberi padanya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap hasanah ni akan digandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harf, tidaklah aku mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, dan mim tu satu huruf. Maka setiap huruf kita akan diberi dengan 10 pahala. Bayangkanlah kalau kita membaca satu muka Al-Quran, maka berapa banyak agak-agaknya pahala yang kita akan dapat. Disebabkan nilai bacaan Al-Quran ni adalah tinggi, maka banyaklah ada adab yang perlu kita amalkan. Dan kalau kita mencuaikan adab-adab Al-Quran, maka tidak mustahil pahala yang ganjaran yang akan dapat tidak akan dapat pada kita. Ganjaran yang ditawarkan tidak akan dapat. Dan dalam kitab ni juga disebutkan bahawa antara permasalahan, antara orang panggil hukum-hukum hakam berkaitan Al-Quran ni, ada contohlah kalau kita biasa dengar, apakah hukum membawa Al-Quran bagi anak-anak yang belum baligh. Dalam kitab ni dia disebutkan berkaitan hukum hakam. Antara soalan yang popular yang biasa ditanyakan oleh masyarakat kita, apakah hukum membawa Al-Quran bagi anak yang belum baligh? Jawapan dalam kitab ni ada sebut boleh membawa Al-Quran bagi kanak-kanak yang belum baligh dengan syarat. Yang pertamanya, jika yang membawanya adalah anak yang usianya telah mumayyiz, meskipun anak tersebut dalam janabah hadas besar. Yang kedua, jika tak kala membawanya dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran. Kalau kita lihat biasa kalau kat kelas ngaji, kadang-kadang anak ni ialah dia yang masih darjah 1, darjah 2, tapi dah ada yang dah baca Al-Quran, ada yang dah pandai baca Al-Quran. Jadi apakah hukum dia? Apakah hukum untuk dia? Adakah dia ni perlu perlu pegang Al-Quran ni
perlu berwuduk ketika pegang Al-Quran. Jadi ulama telah membahaskan kan. Kadang-kadang budak-budak ni kadang-kadang dia ni tak ada wuduk pun dia pegang Al-Quran, dia pun baca Al-Quran padahal tak ada wuduk. Jadi ulama telah memperincikan bahawa jika kanak-kanak ni dia belum balik lagi dan dia nak pegang Al-Quran maka boleh. Dengan apa? Dengan dia ni menjaga adab lah. Kalau dia ni nak baca Al-Quran tapi dia ni tak jaga adab, dia ni letak merata Al-Quran dia, letak dekat atas lantai, letak dekat tempat yang tak sepatutnya, maka tidak dibolehkan. Jadi kalau kanak-kanak yang mungkin dah belum balik lagi kan, mungkin belum balik lagi tapi dia ni dah baca Al-Quran, maka tak adalah wajib kita nak suruh dia berwuduk. Tapi sebaiknya kita suruhlah dia wuduk kan. Sebaiknya kita suruhlah anak-anak kita berwuduk dulu. Tapi kalau dia tak ada wuduk pun dia boleh sebenarnya untuk membaca Al-Quran, untuk memegang kitab Al-Quran. Kalau dia belum balik lagi kalau dia dah balik maka dia perlu baca Al-Quran ni dengan berwuduk. Jadi banyaklah yang telah kita ulang kaji pada hari ini, yang kita telah muzakarahkan berkaitan adab-adab membaca Al-Quran. Dan semoga apa yang kita telah belajar pada hari ini kita dapat amalkanlah. Sebab apa? Al-Quran ni kita baca setiap hari. Setiap hari kita baca Al-Quran kan? Bukan kalau kita jarang-jarang baca Al-Quran, lepas ni usahakanlah untuk setiap hari baca Al-Quran walaupun satu muka kan? Sebelum kita pergi kerja kita bacalah Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ni adalah akan memberi syafaat kepada para pembaca dia. Kalau kita kat dunia ni jarang baca Al-Quran, kalau kat dunia ni kita jarang baca Al-Quran, adakah kita boleh mengharapkan syafaat Al-Quran? Sedangkan nanti pada hari kiamat nanti kita ni sentiasa mengharapkan syafaat Nabi SAW, syafaat orang-orang soleh, syafaat Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan syafaat Al-Quran maka kita perlulah sentiasa membaca Al-Quran, perlulah menjaga adab-adab Al-Quran. Kalau kita sebelum ni jarang membaca Al-Quran, maka usahakanlah untuk membaca Al-Quran setiap hari, paling kurang satu muka. Sebelum pergi kerja baca Al-Quran. Jadi insya-Allah apa yang telah kita pelajari sebersedikit berkaitan adab Al-Quran, maka kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kalau kita tak dapat ambil banyak pun, ambillah apa yang kita boleh buat amal lah. Kalau kita mungkin fikir banyak sangat adab-adab Al-Quran, maka kita usahakanlah buat amal sikit-sikit dulu. Apa yang kita boleh amalkan dulu kita amalkan. Mungkin kita slow lah. Mungkin hari ni kita amalkan adab ni, hari lain kita boleh tambah lagi adab-adab yang lain. Maka moga-moga apa yang kita belajar ni kita dapat beramalkan, dan kita dapat menjadikan kita boleh sebarkanlah kepada ahli keluarga kita, kepada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, berkaitan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Semoga kita dapat menjadi ahli Al-Quran lah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita untuk sentiasa menjadi sebagai ahli Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya, apa yang kurang juga datang daripada Allah tapi disandarkan pada diri saya. Semoga pada bulan hadapan kita dapat teruskan lagi pengajian kita dengan tajuk yang baru lah. Jadi kita tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.